Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman Facebook dan alam maya yang dirahmati Allah, sekarang kita masih lagi berada dalam PKPB. Kita banyak masa tinggal di rumah. Saya pada malam ini nak menghuraikan beberapa ayat dalam surah Ali Imran, ayat yang selalu dibaca oleh khatib setiap hari Jumaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai mereka-mereka yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, ataupun dengan takwa yang sungguh-sungguh. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu seorang muslim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah kesemua sekali. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Maksud tali Allah di sini, kata ulama tafsir, iaitulah berpegang dengan ajaran Islam yang berpandukan Al-Quran dan Al-Hadis. Berdasarkan ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Maksudnya, sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, yaitu jalan Islam, jalan berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana dalam hadis yang sahih, kata Nabi, ma ana wa ashabi, aku dan sahabat-sahabatku. Dalam satu riwayat yang lain, sabda Nabi SAW, alaikum bil jamaah, sentiasalah kamu dengan berjamaah. Alaikum bisunnati, sentiasalah kamu berpegang dengan sunnahku, wa sunnatul khulafa'ur rasyidin, dan sunnah khulafa'ur rasyidin, yakni khalifah-khalifah yang cerdik, yang terpimpin. Jadi maksud berpegang teguh dengan tali Allah di sini iaitu berpegang dengan syariat Islam, berpegang dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Dan yang kedua, wala tafarraqu, jangan kamu berpisah. Maksudnya jangan kamu lari daripada ajaran Islam yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Wala tafarraqu juga dengan maksud jangan kamu bercerai-berai, kamu berpecah belah di antara sesama umat Islam. Kerana ayat selepasnya Allah berfirman, wazkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah akan nikmat yang Allah kurniakan kepada kamu, iz kuntum a'da'a, ketika kamu dahulunya bermusuh-musuhan, fa'allafa baina qulubikum, maka Allah telah melembutkan di antara hati-hati kamu, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka berpagi-pagilah kamu dengan nikmat
persaudaraan Islam itu. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Dan adalah kamu dahulunya berada di atas tebing neraka. Fa anqadhakum minha, maka Allah telah menyelamatkan kamu daripada memasuki neraka. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menerangkan bagi kamu akan ayat-ayatnya supaya kamu sentiasa mendapat pimpinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman Facebook dan alam maya yang dirahmati Allah, di antara mazhab yang paling payah mengkafirkan orang lain, iaitulah mazhab kita, mazhab ahli sunnah wal jamaah. Kalau mazhab Syiah, mereka mengkafirkan sebahagian sahabat, sebahagian besar sahabat-sahabat Nabi, mereka telah mengkafirkannya. Adapun golongan Khawarij, mereka mengkafirkan kesemua sahabat-sahabat Nabi. Adapun golongan Mu'tazilah, mereka berpendapat setiap orang yang melakukan dosa besar menjadi kafir. Jadi di antara mazhab-mazhab tersebut, mazhab yang paling payah mengkafirkan orang lain, iaitulah mazhab kita, mazhab ahli sunnah wal jamaah. Al-Imam Syafi'i pernah berkata, kami tidak mengkafirkan ahli kiblah, yakni orang-orang yang menyembah Allah, mendirikan sembahyang. Dalam ayat yang kita bacakan ini, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang persaudaraan kita umat Islam. Apabila seseorang mengucap dua kalimah syahadah, mengakui Allah sebagai Tuhan dan mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, maka mereka adalah menjadi saudara kita. Maka menjadi tanggungjawab kita untuk menyambungkan persaudaraan kita sesama Islam. Saya suka meminjam kata-kata daripada orang-orang dakwah. Kalau kita nak sambung kertas, kita guna gam ataupun guna stapler. Kalau kita nak menyambungkan kayu, kita menggunakan paku. Kalau kita nak menyambung besi, kita guna welding. Kalau kita nak menyambung hati manusia, sesama manusia, hati orang Islam, iaitulah dengan agama. Di samping kita berusaha untuk menyatukan umat Islam, ada satu penyakit. Hadis ini saya teringat apabila Al-Fadil Syed Zainal Abidin yang selalu ceramah dalam TV, dalam radio, dan beliau selalu ceramah di kawasan Petaling Jaya dan Shah Alam. Bila saya dengar beliau membaca hadis ini, saya pun teringat bahawa hadis ini saya pernah hafal. Cuma saya tak ingat sanad ataupun perawinya. Mungkin Al-Fadhil Ustaz Ali Zainal Abidin, dia tahu sanad hadis tersebut. Cuma mengikut kaedah guru saya, kalau hadis yang kita tak tahu perawi, kita sebutlah hadis itu riwayat Al-Hakim. Kerana Imam Al-Hakim menghafaz 300,000 hadis. Semua hadis-hadis sahih dan hadis dhaif, Imam Al-Hakim menghafaznya. Jadi apabila kita lupa riwayat sesuatu hadis, maka kita boleh
sebut hadis tersebut riwayat daripada Imam Al-Hakim. Adapun gelaran ataupun title Al-Hafiz, orang yang menghafal 100,000 hadis. Contohnya Maulana Zakaria yang menulis kitab-kitab Fadailul A'mal. Oleh kerana di India, Pakistan, orang yang hafal Quran terlalu ramai. Hampir setiap kampung ada orang-orang yang menghafaz Al-Quran. Jadi bila disebut Al-Hafiz, bukannya orang yang hafal Quran. Yang disebut Al-Hafiz adalah orang yang menghafaz hadis-hadis Nabi. Jadi Imam Maulana Zakaria yang disebut sebagai Al-Hafiz kerana beliau telah menghafaz 100,000 hadis. Saya teringat apabila beliau membaca satu hadis. Ini di antara penyakit yang sangat bahaya yang menimpa umat Islam, menyebabkan mereka tak dapat nak bersatu. Di antara mafhum hadisnya berbunyi, dabba ilaikum da'ul umami qablakum, akan timpa kepada kamu satu penyakit yang sangat bahaya, iaitu ibu segala penyakit. Sehingga Nabi menyatakan penyakit tersebut hiya khaliqah. Penyakit tersebut menjadi pisau cukur. Khaliqatud din wala khaliqatus sya'ri. Penyakit yang bahaya yang tertimpa kepada umat Islam boleh mencukur agama, bukannya boleh mencukur rambut. Maksudnya, apabila penyakit ini tertimpa kepada umat Islam, agama mereka akan rusak. Amal ibadah mereka akan terhapus. Maka Nabi SAW menyebut dalam hadis tersebut, penyakit yang bahaya yang tertimpa kepada umat Islam, yang pertama al-hasadu, penyakit hasad. Dalam satu riwayat hadis, kita dibenarkan berhasad dengki kepada saudara kita yang kaya, yang pemurah, dan orang yang diberi ilmu, dia telah beramal dengan ilmunya dan menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Itu di antara hasad yang dibenarkan. Yakni kita berusaha supaya kita dapat juga menjadi orang kaya yang pemurah dan orang alim yang menyampaikan ilmu dengan ikhlas. Adapun dengki yang dimaksudkan di sini, iaitulah seperti mana disebut oleh seorang ulama dari Indonesia, SMS, suka melihat orang susah, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu disebut SMS. Jadi sifat dengki ini, dia tidak senang hati apabila seseorang mendapat nikmat. Dia memfitnah ataupun mencaci maki orang-orang yang dia dengki. Dalam surah Al-Falaq, Allah Subhanahu wa taala mengajar kita, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kita minta lindung daripada orang yang dengki apabila ia dengki. Penyakit dengki ini boleh berlaku kepada siapa sahaja. Biasanya seorang petani, dia tidak dengki kepada cikgu. Seorang cikgu, dia tak dengki kepada imam. Dia boleh berlaku penyakit dengki ini sama-sama taraf dia. Kalau cikgu, dengki sama-sama cikgu. Kalau peneroka, dengki sama-sama peneroka. Kalau ustaz, dengki sama-sama ustaz.
Kalau penceramah, dengki, sama-sama penceramah. Jadi kalau tidak berhati-hati, kalau kita tidak dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit hasad ini boleh menimpa siapa sahaja. Mengikut guru saya, perkataan dengki itu ditulis dengan dal, nge, kaf, ya. Di atas nge ada 3 titik. Dia berbeza dengan ain. Kalau ain tak ada titik, kalau ghain ada 1 titik. Kata guru saya, 3 titik di atas huruf nge itu adalah titik menandakan laknat daripada Allah, daripada Rasul dan daripada malaikat. Orang yang bersifat dengki ini sentiasa dilaknat oleh Allah, oleh Rasul dan oleh para malaikat. Itu 3 titik yang ada di atas huruf nge. Selepas huruf nge, huruf kaf. Huruf kaf ini kalau kita tulis dalam tulisan Jawi, dia tinggi daripada huruf-huruf yang lain. Jadi orang yang dengki, orang yang bersifat dengki, dia tidak boleh melihat orang lain yang lebih kaya daripadanya, ataupun lebih alim daripadanya, ataupun lebih senang daripadanya. Dia sentiasa sakit hati dan mencari jalan untuk menghilangkan nikmat yang ada kepada saudaranya sesama Islam. Itu makna ataupun nasbah kepada huruf kaf yang kedudukannya tinggi dalam barisan tulisan Jawi. Kemudian di bawah huruf kaf yang tinggi tadi, dia akan turun ke bawah. Di bawahnya ada huruf ya dan ka ya. Di bawah huruf ya ada 2 titik. 2 titik inilah yang menarik orang-orang dengki ini turun ke bawah. Orang yang bersifat dengki, dia tidak akan naik. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, al-hasadu la yasud. Orang yang dengki tidak akan tinggi. Dia sentiasa turun ke bawah. Ditarik oleh 2 biji batu yang duduk di bawah huruf ya. Itu di antara maksud perkataan dengki. Itu penyakit yang pertama yang menimpa masyarakat, yang boleh merosakkan perpaduan, penyatuan umat Islam. Dan yang kedua, kata Nabi, wal baghdha, penyakit yang boleh merosakkan amal ibadah kita, merosakkan agama kita, yang disebut oleh Nabi halikatud-din wala halikatus sya'ri. Penyakit ini boleh mencukurkan agama, bukannya mencukur rambut. Iaitu yang kedua, penyakit benci, al-baghdha. Di antara sifat-sifat Nabi SAW, pernah saya dengar satu ceramah daripada seorang ustaz menyebut, di antara sunnah Nabi yang terbesar yang Nabi tawarkan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, iaitu Nabi tidak simpan perasaan benci sedikit pun kepada ummah. Itu di antara sifat-sifat Nabi, seperti mana yang kita baca dalam Al-Quran, ruhama ubainahum, bersifat kasih sayang antara mereka. Itulah sifat-sifat orang Islam, sifat-sifat orang beriman. Jadi perasaan benci ini sesama Islam, ini merupakan penyakit yang boleh merosakkan agama. Kadang-kadang kita benci kepada seseorang kerana berlainan pendapat. Oleh kerana dia bermazhab Hanafi, kita benci. Kerana kita mazhab Syafi'i, dia mazhab Hanafi. Ataupun oleh kerana dia dalam kumpulan lain, kita dalam kumpulan lain. Kita menganggap kumpulan kita saja yang betul, kumpulan lain semuanya salah. Kumpulan lain semuanya ahli neraka. Jadi sifat kita benci kepada saudara kita sesama Islam,
kita boleh berbeza pendapat, tetapi kita tidak boleh menyimpan perasaan benci kepada sesama Islam. Dalam suatu riwayat hadis sahih, Nabi sabda, tidak halal bagi seorang Islam tidak bertegur lebih daripada 3 hari. Dalam satu riwayat lebih daripada 7 hari. Kalau kita marah sangat, tak apalah, nak melepaskan geram, maka kita putuskan hubungan dengan saudara kita sesama Islam, tak bertegur selama 3 hari ataupun 7 hari. Jadi sifat benci ini boleh merosakkan. Tidak ada alasan. Bila seseorang mengucap 2 kalimah syahadah, apatah lagi yang menghadap kiblat, yang mendirikan sembahyang, yang berpuasa pada bulan Ramadan, kita tidak boleh benci kepadanya walaupun kita berbeza pendapat. Tidak ada sebab kita benci kepadanya. Apabila kita menganggap seseorang itu beragama Islam, beriman kepada Allah, maka kita mempunyai hak untuk menjaga hak-hak sesama Islam. Kita tidak boleh mengaibkan mereka. Kita tidak boleh mendedahkan keaiban mereka. Kita diharamkan memakai hamun kepada mereka. Kerana sesama Islam ini, kita diharamkan harta, darah dan maruah seseorang. Itulah di antara penyakit-penyakit yang boleh merosakkan perpaduan umat Islam. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat, wazkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah akan nikmat yang Allah kurniakan kepada kamu pada masa dahulunya kamu berada di atas birai ataupun tebing api neraka, maka Allah telah melembutkan hati kamu, kamu telah berkasih sayang pada saudara sesama Islam. Maka marilah sama-sama kita memperbaiki hubungan kita sesama Islam dan kita menjauhi 2 sifat yang boleh merosakkan perpaduan kita sesama Islam, iaitu sifat hasad dan sifat benci-membenci antara satu orang dengan satu orang, antara satu puak dengan satu puak, antara satu kumpulan dengan satu kumpulan yang lain. Mudah-mudahan tazkirah tersebut akan menjadi peringatan kepada diri saya sendiri dan ada manfaat kepada sahabat-sahabat alamaya Facebook yang dirahmati Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.